guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ini dia berita baik sahabat-sahabat semua. Membabitkan Muhyiddin Yassin ataupun Abakau ini. Akhirnya kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara menyatakan Muhyiddin bakal dipanggil oleh pihak polis berkaitan dengan isu 3R, membabitkan kenyataan beliau yang seakan-akan mempersoal dan juga mempertikaikan yang di Pertuan Agong yang ke-16. Dan dikatakan polis menerima sebanyak 28 laporan polis terhadap Muhyiddin ini. Begitu banyak sahabat semua, begitu ramainya yang berang dengan tindakan daripada mantan Perdana Menteri Kerajaan Tubuh Katap ini, sehingga yang dikatakan membuat kenyataan yang berbau hasutan, mempertikaikan kuasa raja-raja yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan media terkini daripada Ketua Polis Negara. Jadi ini dia sahabat semua, isu 3R. Polis panggil Muhyiddin beri keterangan pada hari Selasa ini. 2 hari dari sekarang polis akan menyiasat mengambil keterangan terhadap pengerusi Perikatan Nasional, tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin, untuk memberi keterangan pada Selasa ini. Berhubung ucapan yang didakwanya menyentuh isu 3R, kaum agama raja-raja ketika berkempen pada pilihan raya kecil di Dun Negeri Kelantan baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain berkata, setakat ini pihaknya sudah menerima 29 laporan, 29 laporan, tambahan satu. Kalau tadi saya sebut 28, tapi sekarang ini bertambah satu lagi daripada berbagai pihak berhubung perkara itu. Jadi kita akan memanggil beliau untuk tampil beri keterangan pada 20 Ogos bagi membantu siasatan, katanya ketika dihubungi bernama. Sebelum ini tular di media sosial ucapan bekas Perdana Menteri itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika Baginda menjadi yang di Pertuan Agong yang ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menerusi hantaran di laman Facebook semalam telah menzahirkan kekecewaan beliau serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pagoh, pengerusi Perikatan Nasional dan juga Presiden Parti Bersatu, sahabat-sahabat semua. Seperti mana yang kita lihat daripada kenyataan beliau menampakkan bagaimana Muhyiddin ini masih lagi tidak boleh menerima kenyataan, masih lagi tidak boleh move on. Bukan beliau yang dipilih sebagai Perdana Menteri, tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka meroyan setiap hari sehingga kan pada satu ceramah ini beliau menunjukkan kedangkalan, kebobrokan dan kebanggangannya sendiri, menunjukkan kebodohan diri dengan membuat kenyataan seperti itu. Dan sehingga ke hari ini begitu ramainya rakyat yang kesal ataupun berang dengan kenyataan yang dibuat oleh pengerusi Perikatan Nasional ini. Tapi yang lebih mengejutkan sahabat semua, tidak pula pimpinan-pimpinan daripada PAS yang menyangkal ataupun cuba membidas kenyataan daripada Muhyiddin ini apabila menyentuh isu-isu 3R, terutama yang menyentuh hal raja yang di Pertuan Agong sebelum ini. Jadi akhirnya polis menyatakan mereka akan mengambil keterangan pada 20 hari bulan ini. Kita akan update semula 2 hari dari sekarang. Kalau tadi pihak Ketua Polis Negara mengatakan 29, sebentar tadi 28, maksudnya ada tambahan satu lagi tambahan laporan polis yang dibuat terhadap Muhyiddin Yassin ini. Jadi polis menerima 28 laporan terhadap pengurusi PN Muhyiddin Yassin yang didakwa menyentuh isu 3R ketika berkempen bagi PRK Dun Negeri baru-baru ini. Ketua Polis Pahang, kalau tadi Ketua Polis Negara, sekarang ini Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Othman berkata, siasatan akan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Setakat ini kami telah menerima 20 laporan yang dibuat di seluruh daerah Pahang dan kertas siasatan akan dibuka, katanya ketika dihubungi
bernama hari ini. Sebelum ini tular di media sosial ucapan Muhyiddin Yassin itu dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha. Ya, naib Presiden UMNO turut ya membuat kenyataan, menzahirkan perasaan beliau. Ya, apa yang dibuat oleh Muhyiddin ini adalah satu perkara yang amat memalukan. Ya, beliau menyentuh isu raja-raja, menyentuh kuasa yang di Pertuan Agung dan sebagainya yang sepatutnya ya tidak dibawa ya dalam isu-isu politik. Tetapi Muhyiddin Yassin ini pula menjadikan isu itu sebagai isu politik ya ketika beliau berkempen untuk meraih undi ya di kalangan rakyat ya di Dun Negeri Kelantan baru-baru ini. Dan akhirnya sahabat semua, kita semua tahu apa yang berlaku ya apabila calon daripada PAS Bersatu Perikatan Nasional itu telah ditolak dengan begitu teruk sekali ya. Kalau sebelum ini mereka menang dengan majoriti sebanyak 870 lebih, tapi kali ini sahabat-sahabat semua, hasil usaha kerjasama bersama parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan, Amanah, Keadilan, PIHES khususnya dan Barisan Nasional, ya mereka menang besar dengan majoriti sebanyak 3.000 lebih, bukan sedikit sahabat-sahabat semua. Sedangkan sebelum ini begitu yakinnya, ya begitu confident ya pemimpin-pemimpin daripada PAS Bersatu, kononnya mereka akan mengekalkan kursi itu. Tetapi akhirnya sahabat-sahabat semua, akhirnya ya mereka kalah dengan teruknya di Dun Negeri ini. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ya hari ini kenyataan ya terkini daripada penganalisis politik ya, agak menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda sahabat semua. Ya, apabila beberapa ataupun penganalisis politik berkata bahwa kemenangan di Dun Negeri ini beri UMNO nafas baru. Itu antara kenyataan ya daripada penganalisis politik yang memerhati landscape politik di dalam negara kita. Katanya jelas menunjukkan perubahan terutama di kalangan penghuni Melayu dan momentum sokongan pada masa hadapan selepas menyaksikan flip pertama kursi bertukar tangan pada pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri semalam. Biarpun bertanding di gelanggang pasukan lawan, BN Barisan Nasional mewakili Kerajaan Perpaduan bukan saja tidak tenggelam di langgar badai gelombang hijau, malah menang bergayah dengan majoriti yang meyakinkan. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugam Pandian berpendapat kemenangan itu memberikan UMNO nafas baru dengan motivasi untuk mengekalkan momentum dan kembali ya mengembalikan sokongan terutama dalam kalangan penyokong tegar mereka. UMNO turun dengan misi do or die di kawasan yang pernah menjadi kubu kuat mereka. Strategi meletakkan Tan Sri Tengku Razali Hamzah sebagai pengarah pilihan raya BN di PRK itu amat signifikan karena ia mengubah pendekatan kempen dan mengutamakan kekuatan calon. Dan bagi Perikatan Nasional, kemenangan ini tidak menjejaskan kedudukan mereka di negeri tersebut, tetapi ia sebenarnya memberikan isyarat agar mereka tidak terlalu selesa dengan beberapa siri kemenangan di kawasan majoriti Melayu, katanya kepada bernama. Jadi itu dia sahabat semua antara kenyataan daripada penganalisis politik. Anda nampak siapa dia? Ini dia gambar beliau ya, memberikan kenyataan itu. Pas pula meraih undi dalam PRK ini sebanyak 5.739 undi ketimbang calon Kerajaan Perpaduan 9.091 undi dengan majoriti 3.352 undi. Kalah teruk sahabat semua. Itu dia. Jadi apapun ya, kembali kepada perkara pokok perkongsian kita hari ini, Muhyiddin akan dipanggil polis berkaitan dengan isu 3R, menyentuh isu berkaitan dengan raja-raja ataupun yang di Pertuan Agung ketika berceramah. Beliau akan disiasat. Kita harap ya pendakwaan disiasat dengan telus ya dan tindakan tegas dikenakan kepada individu ini walaupun bergelar mantan Perdana Menteri tetapi sanggup ya membuat kenyataan yang saya anggap sebagai satu kenyataan yang tidak bertanggung jawab daripada seorang politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya sahabat semua.
Adakah Anda seirama dengan saya? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapan kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.